Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila binti Ibrahim. Pada pagi ini, saya ingin membentangkan final year project kami. Kami adalah daripada kumpulan 28. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Saya Nur Nabila binti Ibrahim, iaitu pembentang pertama. Pembentang kedua adalah Wong Kyun Hao. Pembentang ketiga adalah Nur Abaniah binti Razak dan pembentang yang terakhir adalah Muhammad Hamzah bin Bakawi. Penyelia kami adalah Encik Muhammad Effendi bin Bahaudin dan para panel Puan Zamzilawati dan Puan Azmanira. Latar belakang kajian. Latar belakang kajian ini adalah KEB Jalan merupakan perkara asas pembinaan di jalan raya, terutama pada bahagian kemasan jalan, iaitu KEB berfungsi sebagai satu struktur pembahagi jalan, struktur untuk pembinaan pejalan kaki, kawalan penyaliran permukaan air terutama pada waktu hujan dan banjir, dan pengukuhan struktur tepi turapan jalan. Seterusnya, dalam kajian ini, inovasi KEB sedia ada diubah suai menjadi konkret KEB getah berkekunci, iaitu berkekunci. Berkekunci itu sendiri bermaksud di antara suatu pengikat ataupun pencantum di antara dua KEB. Dan seterusnya, malahan ini tidak memerlukan plaster untuk mencantumkan kedua-dua KEB tersebut. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mereka bentuk konkret KEB getah berkekunci yang mudah dipasang. Yang kedua, untuk mendapat perbandingan kekuatan dan ketahanan antara KEB biasa dengan KEB konkret KEB getah berkekunci, di mana untuk mendapatkan perbandingan dan ketahanan dan KEB jalan yang sedia ada ini adalah bahan tambah yang kami gunakan, iaitu getah yang akan memberi impak kepada kekuatan KEB tersebut. Seterusnya, untuk mengkaji perbezaan berat antara KEB jalan sedia ada dan konkret KEB getah berkekunci. Perbezaan berat ini dilakukan iaitu di mana batu baur yang kami gunakan adalah batu baur yang berbeza. Dalam kajian, KEB sedia ada menggunakan plaster untuk menyambung setiap bahagian KEB. Ikatan antara KEB yang sedia ada yang menggunakan mortar agak rapuh dan mudah untuk ta'alir jika kerja plasteran tidak mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pihak JKR. Kajian setiap KEB yang sedia ada dan KEB yang diubah sesuai dalam kajian. Ciri-ciri setiap KEB tersebut dikaji, malahan bahan-bahan campuran dan kekuatan yang terhasil adalah berbeza kerana bahan campuran yang dibancuhkan dalam menghasilkan KEB adalah berbeza. Kajian penyediaan bancuhan standard secara bertuailan dan selamat dalam aspek sifat-sifat KEB itu sendiri seperti ketahanan, ketepatan dan kentalan. Penyediaan bancuhan untuk konkret KEB getah berkekunci. Bahan ini diubah sesuai mengikut perancangan kajian yang telah ditetapkan dalam kajian ini. Ujian dari segi aspek fizikal atau iaitu ketahanan, ketepatan dan kentalan. Data-data dianalisis mengikut objektif yang telah ditentukan dan dibincangkan tentang hubungan antara bahan dan ciri-ciri KEB serta perbezaan bancuhan KEB ini digunakan sebagai kesimpulan dalam kajian ini. Kepentingan kajian membuktikan perbezaan KEB sedia ada dan KEB inovasi iaitu konkret KEB getah berkekunci sebagai panduan atau rujukan mana-mana pihak atau individu untuk menggunakan konkret KEB getah berkekunci. Dapat digunakan untuk mencipta dan melakukan praktikal. Dapat dijadikan inspirasi dan dorongan supaya dapat membantu dalam aspek kerja-kerja pemasangan KEB ini. Menyamban kepada pengurangan bahan tercemas serta dilabel sebagai bahan mesra alam dan ini akan memberikan impak kepada alam sekitar di Malaysia. Saya akan teruskan dengan kajian terdahulu. Okey, saya akan menjelaskan maksud kajian terdahulu terhadap ujian-ujian yang berikut.
Ujian cube konkret. Tujuannya adalah untuk menentukan kekuatan konkret mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia menggunakan acuan yang standard dan dijalankan pada hari yang ke-7 dan hari ke-28. 3 buah cube digunakan setiap kali untuk menjalankan mampatan. Keputusan daripada ujian-ujian ini akan memberikan gambaran bahawa campuran itu adalah betul dan jelas kepada kekuatan konkret yang telah dibuat. Ujian penurunan pula adalah untuk memastikan ketekalan bancuan konkret di samping mengawal kekuatannya. Ia dilakukan pada sampel bancuan konkret yang dibancuh pada masa yang berlainan untuk menentukan bahawa bancuan itu mengandungi jumlah air yang lebih kurang sama, iaitu tidak terlalu cair dan tidak terlalu kering. Reka bentuk kajian. Kajian ini dilaksanakan dalam bentuk eksperimental, manakala kaedah pengumpulan data yang dapat dikenal pasti yang digunakan dalam projek ini adalah daripada sumber primer dan sumber sekunder. Okey, untuk persampalan data pula dipersembahkan dalam dua keadaan, iaitu model analisis dan model kuantitatif. Untuk kaedah pengumpulan data, bagi melaksanakan kajian ini, terdapat kaedah pengumpulan data yang telah dipraktikkan bagi mendapatkan data-data penting untuk peringkat analisis. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, pengumpulan data dapat dikelaskan kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penting di dalam kajian. Tanpa data utama, objektif kajian tidak akan dapat tercapai. Proses pengumpulan data dilakukan melalui menjalankan ujian cube konkret dan ujian penurunan. Manakala data sekunder pula terdiri daripada kajian literatur dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, akhbar-akhbar yang berkaitan dengan bidang kajian yang dijalankan. Bahan-bahan ini dianalisis mengikut kesesuaian dan menjadi asas rujukan terhadap kajian ini. Teknik pensampilan data terbahagi kepada dua, iaitu model analisis dan analisis kuantitatif. Baiklah, untuk model analisis terbahagi kepada dua juga, iaitu model matematik dan model Excel. Kedua-dua model ini merujuk kepada model jangkaan, manakala untuk membina model ini, teknik regresi telah dipilih. Hal ini kerana ia dapat mengawal angkubah ketidaksandaran dengan angkubah ketidaksandaran lain yang tunggu diuji dalam penganalisis. Untuk analisis kuantitatif pula, data yang digumpul mestilah mempunyai taburan yang sekata. Data yang digumpul mestilah mempunyai taburan yang sekata. Hal ini kerana untuk memastikan tiada nilai yang terlebih yang menyebabkan ketidaktetapan dalam analisis. Analisis ini mengikut Jabatan Kerja Raya Standard Specification for Roadwork JKR SSRW. Seterusnya, kaedah analisis data. Kaedah analisis data ini dipersembahkan dalam bentuk carta pie, graf palang dan juga jadual. Rumusan daripada keseluruhan pembedahan kami pada hari ini. Bab 1 menerangkan mengenai latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, skop kajian dan kepentingan kajian. Manakala bab 2 pula menerangkan mengenai konsep teori kajian terdahulu yang terbahagi kepada dua, iaitu ujian cube konkret dan ujian penurunan. Bab 3 pula menerangkan reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, iaitu data-data primer dan data-data sekunder. Teknik pensampilan data pula terdapat dua, iaitu model analisis dan analisis kuantitatif. Dan bab 3 diakhiri dengan persembahan data, analisis, persembahan kaedah analisis data. Itu sahaja persembahan daripada kami semua, pembentangan daripada kumpulan kami 28 untuk proyek 1. Sekian, terima kasih.